Jepun tahu, Tokyo tahu bahawa pengaruh Malaysia di kalangan negara Asia Timur ataupun ASEAN ataupun di negara kumpulan negara Islam itu adalah amat kuat sekali. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia. Wah, terbaiklah kerajaan Malaysia guys, sanggup bekerjasama dengan Jepun untuk mempercepat pembangunan kembali Gaza, Palestin. Wah, terbaiklah kerajaan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai guys, selamat datang kembali di channel Amir Putra. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga sahabat dan saudara dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada sengketa dan perbalahan, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Sahabat dan saudara, pada video kali ini saya baru dapat berita, baru tengok berita ni yang bikin saya sangat kagum dan salut dengan kerajaan Malaysia. Sebab apa? Di saat negara Islam yang lain belum bersedia untuk membantu Gaza, saudara kita di sana, Malaysia kini muncul lebih awal. Kini Malaysia tampil lebih awal untuk melakukan pembangunan, bantuan, bahkan bekerjasama dengan Jepang untuk mempercepat proses pembangunan ini. Kalau ditengok berita, PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, VMX, mengumumkan akan bekerjasama dengan negara Jepang untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, jalan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Langkah yang diambil oleh PMX ini, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini perlu dicontohi oleh negara-negara Islam yang lain. Walaupun Malaysia negara kecil, tetapi bergerak pantas, bergerak pantas, melangkah lebih awal untuk bekerjasama dengan negara-negara luar untuk membangun saudara kita Gaza. Walaupun sebenarnya Malaysia boleh membantu secara langsung, tetapi dia perlukan lagi bekerjasama dengan negara-negara yang teknologi maju seperti Jepang untuk mempercepat proses pemulihan, proses pembangunan, proses pemulihan kembali dengan secepat mungkin di Gaza. Itulah langkah bijak yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia seperti mana yang kita dengar di berita. Inilah langkah bijak Perdana Menteri Malaysia. Semoga negara-negara Islam yang lain boleh mencontohi Perdana Menteri Malaysia seperti yang diberitakan di media Malaysia. Jom kita dengarkan sama-sama. Malaysia akan membina sebuah sekolah, hospital dan masjid sebagai usaha permulaan dalam membantu membangunkan semula Gaza, Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pembinaan semula itu akan dijalankan melalui kolaborasi antara rakyat Malaysia dan sektor swasta. Oh, Masya Allah. Anwar berkata usaha pembangunan semula Gaza itu juga melibatkan kerjasama antara kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan serta melancarkan dana melalui program Asia Timur. Bagi pihak Malaysia dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insya-Allah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Pada 18 Januari lepas, Anwar dilaporkan berkata pembangunan semula Gaza yang hampir musnah akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 dijangka menelan kos lebih $100 triliun Amerika Syarikat. Beliau berkata jumlah yang besar diperlukan kerana kemudahan seperti masjid, sekolah, hospital dan rumah telah musnah. Menurut Anwar, Jepun telah mengundang Malaysia
untuk menjadi pengerusi bersama dalam persidangan mengenai kerjasama antara negara Asia Timur untuk pembangunan Palestin yang memfokuskan pada pembangunan semula Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insya-Allah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin bernama Malaysia akan bantu Palestin membina beberapa infrastruktur kritikal seperti sekolah, hospital dan juga masjid sebagai usaha pembangunan semula semenanjung Gaza. Bagaimana usaha itu akan direalisasikan dengan menggembling sinergi dan juga kerjasama semua pihak termasuk syarikat GLC, NGO, sektor korporat dan swasta serta rakyat. Malah kerajaan Malaysia dan Jepun sudah pun mencapai kesepakatan untuk segerakan usaha membina semula Gaza menerusi inisiatif kerjasama antara Asia Timur untuk Pembangunan Palestin atau CPAD dengan menubuhkan dana khas bagi menyokong pembangunan semula wilayah yang terkesan. Dan bagi mendapatkan pandangan berkenaan perkara ini, kami hubungi Geostrategis yang tidak asing lagi, Profesor Azmi Hassan. Prof, mungkin Prof boleh bagikan pendapat tentang perkara ini. Saya anggap kenyataan Datuk Seri Anwar itu sebagai preemptive strike kerana 2-3 hari sebelum ini Presiden Trump mengatakan elok dikosongkan Gaza itu. Jadi walaupun kita berada hanya minggu kedua fasa pertama gencatan senjata, pembangunan Gaza adalah fasa ketiga, jauh lagi, tapi hakikatnya adalah negara-negara kuasa besar seperti G7 umpamanya tidak pernah membincangkan perkara pembangunan Gaza. Seolah tidak peduli, mereka hanya membincangkan pembangunan Ukraine yang diutamakan. Jadi Malaysia bersama-sama dengan Jepun, walaupun Jepun berada dalam kumpulan G7, Jepun merasai perlu dikatakan mengetuai dan sebab itu dijemput Malaysia untuk menjadi pengurusi sama CPAD, itu pembangunan semula Palestin, kerana Jepun tahu, Tokyo tahu bahawa pengaruh Malaysia di kalangan negara Asia Timur ataupun ASEAN ataupun di negara kumpulan negara Islam itu adalah amat kuat sekali. Jadi pertolongan ini diperlukan oleh Tokyo. Jadi sebab itu saya melihatkan ini adalah satu perancangan yang baik, preemptive strike saya katakan tadi, kerana tidak pernah dibincangkan. Jadi kita mulakan perbincangan. Jadi bersama-sama dengan Tokyo, Jepun ini saya anggap satu kumpulan yang kuat melalui landasan CPAD. Jadi ini dikatakan satu kejutan, boleh dikatakan sebagai kejutan kepada dunia kerana ada pihak yang mengambil berat tentang pembangunan Gaza. Guys, itulah tadi info-info daripada media-media ternama di Malaysia bahawa Malaysia ni bersatu padu, kerajaan, pemerintah dan rakyatnya bersatu padu untuk membangun kembali Gaza. Wah, Masya Allah. Wah, terbaiklah kerajaan Malaysia ni guys. Seperti yang dikatakan tadi Prof ni, bahawa Malaysia ni kalau di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia, memang pengaruh dia kuat. Sehingga Tokyo mengajak kolaborasi dengan Malaysia, Jepang mengajak kolaborasi dengan Malaysia untuk membangun kembali Gaza, Palestin. Masya Allah, itu berita baik untuk saudara-saudara kita yang di sana, yang selama ini tertindas. Dan Alhamdulillah seperti yang diumumkan tadi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa dia akan membangun secepat mungkin atas persatuan dan kesatuan rakyat dan kerajaan, membangun masjid, sekolah, hospital dan rumah. Wah, Masya Allah, terbaiklah kerajaan Malaysia. Semogalah negara-negara Islam
yang lain dapat mencontohi Malaysia. Terima kasih. Inilah sahaja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.